Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu 6 USM dan juga 6 UTM. Apa khabar kamu semua hari ini? Okay, hari ini cikgu nak ajar tajuk unit ke-8 iaitu unit pengawetan makanan. Okay. Pada page ni pada muka surat ni kita nak tengok sikit sejarah pengawetan makanan. Pengawetan makanan ni bermula dari sejak 500 tahun sebelum Masihi, 500,000 tahun sebelum Masihi. Mula-mulanya pengawetan makanan ni ialah pengawetan makanan yang pertama sekali ialah memasak. Dulu orang zaman dulu dia masak menggunakan api, kayu api ni. Zaman-zaman dulu ni itu adalah kaedah mengawet yang pertama. So bila kita dah masak makanan tu, dia tahan lebih lama berbanding kalau kita makan makanan yang tidak dimasak. Okey, lepas tu 12,000 tahun sebelum Masihi, ni zaman-zaman Firaun ni, zaman masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. Okey. Zaman Firaun dulu dia dah ada teknologi mengawet makanan iaitu dengan cara mengeringkan. Dia tahu kalau kita keringkan makanan ni, makanan akan tahan lebih lama. Jadi dia jemur makanan dia seperti gandum kan. Dia jemur, dikeringkan dan digunakan sekiranya berlaku je banjir. Okey. Bila banjir kita tak boleh nak tanam tanaman. Okey. 1400 tahun Masihi, manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Okey. Pada zaman tu pula masyarakat manusia dah mula melumurkan garam. Dia letakkan garam dia nak simpan. Zaman tu tak ada peti ais apa semua, jadi dia gunakan garam yang sangat banyak untuk menyimpan daging. Okey. Tahun 1862, okey, ni barulah ada teknologi sikit. Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Ini besar lah ni. Louis Pasteur ni dia jumpa cara macam mana nak membunuh bakteria. Okey, kemudian zaman sekarang kini penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Okey, sekarang kita gunakan bahan pengawet, masukkan bahan pengawet kepada makanan dan makanan tu tahan lebih lama. Okey. Sejak dahulu kali lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Cuba kamu nyatakan apakah kepentingan mengawet makanan. Kenapa penting kita kena awet makanan? Tahu tak kenapa kita setengah makanan ni kita kena awet supaya supaya apa? Okey, kita akan belajar apakah kepentingan mengawet makanan. Okey. Okey, seterusnya pertama, sebelum kita nak tahu makanan, kita kena tahu tentang kerosakan makanan. Okey, kita baca ni. Laparnya saya makan dulu ya. Lepas dia makan tu, masam lah. Itu kan sandwich semalam. Okay, maknanya sandwich tu sudah rosak. Tapi bagaimana kita nak tahu sesuatu makanan itu dah rosak? Minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Okey. Kalau kamu tahu makanan itu dah rosak, jangan makan, sebab kamu akan dapat penyakit. Antara penyakit yang biasa kamu tahu ialah sakit perut ataupun keracunan makanan. Okey, hari ini kita nak tahu tentang apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri makanan yang telah rosak. Kalau yang pertama ialah daging ayam. Daging ayam. Okey. Daging ayam, apakah ciri-ciri yang daging ayam yang telah rosak? Daging ayam bertukar warna menjadi kehitaman. Bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan berlendir. Okey, itu adalah daging ayam. Kedua ialah ikan yang rosak berubah tekstur dan berbau busuk. Tekstur ni ialah macam pada permukaan dia. Kalau ikan yang segar tu kamu tengok dia keras je kan, dia macam elok je kan. Kita kadang ikan yang segar ni kita tekan dia pun kita rasa macam kita tekan kulit kita lah, masih segar. Kalau ikan yang dah rosak, kita tekan dia punya tekstur tu,
sekejap je dah macam dah hancur, lembik kan. Sangat lembik, tolak sikit. Kalau yang sangat rosak tu kita tolak sikit, dia dah bercerai daripada bahagian utama dia. Okey. Jadi ikan kena tahu, ikan rosak berubah tekstur dan berbau busuk. Okey, apa lagi yang kita kena tahu? Nasi, roti dan kek. Nasi, roti dan kek. Contohnya nasi menjadi lembik, berlendir, bertompok hitam, berbau masam. Okay. Tahu kan nasi basi, kita pegang ni lembik, ada lendir, ada tompok hitam, dan juga ada bau yang masam. Kalau roti, bahulu dan kek mempunyai tompok kehitaman. Okay. Roti ni ada tompok-tompok kehitaman. Okay. Tompok ni kadang-kadang kita nampak macam hijau kan, kita panggil dia sebagai tompok hitam. Okay. Ditumbuhi kulat lah, benda-benda yang hitam tu adalah kulat. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan. Macam mana kita nak tahu sayur-sayuran kita atau buah-buahan kita dah rosak? Okey, temikai contohnya berubah tekstur. Ini bahagian ni berubah tekstur. Jadi lembik kan. Kita tekan ni, kita boleh cabut dia. Itu maksud dia berubah tekstur. Berkulat, bertompok hitam dan juga berubah warna. Sayuran dan buah-buahan kobis pun sama, sayuran yang rosak bertukar warna kekuningan dan juga layu. Ni tengok ni, sayur ni dah kekuningan dan layu, maknanya dia dah rosak. Okey, yang ni pun ada tompok hitam dan yang ni berwarna kekuningan. Okey, kena tahulah ciri-ciri ni. Ini jawapan untuk soalan semua ni. Okey, susu pula. Apakah ciri susu yang telah rosak? Susu yang rosak akan berubah tekstur, berbau busuk, bau dia busuk, berasa masam. Kamu rasa susu tu biasa manis, tiba kamu rasa masam. Jadi maknanya itu adalah tanda susu itu telah pun rosak, jangan makan. Berbuih, tengok tak, susu kalau terlalu lama kita tinggalkan, kita tak minum, kita biarkan dia rosak, dia akan berbuih-buih. Dan juga lagi teruk, dia akan jadi berketul-ketul. Jadi maknanya kalau dia dah berketul-ketul tu memang confirm dah rosak lah. Kita dilarang untuk makan. Okay. Selain daripada contoh, kita boleh tengok ciri-ciri dia. Kamu boleh tengok juga pada tarikh luput dia. Contohnya hari ini 25 hari bulan 5 2020. Okay. Kalau kita tengok pada susu tu ialah 25 hari bulan 5 2020. Itu adalah biasa ditulis baik sebelum kan, guna sebelum. Jadi 25 hari bulan tu dah tak boleh guna, dah dikira sebagai rosak. Okey, seterusnya, apakah punca kerosakan makanan? Kamu tahu tak siapa yang merosakkan makanan kita? Adakah kita yang rosakkan? Mak awak cakap kalau makanan nak tahan lama, buat macam mana? Okey, kita nak tengok sekarang apakah punca kerosakan makanan. Okey. Punca kerosakan makanan, 7 pagi ayah dia kata, cepatlah kita dah lambat ni, nanti lewat pula kamu ke sekolah. Baiklah ayah, kami sudah pun bersarapan. Okay, tengok ni ada kartun ada benda warna hijau ni, kartun keluar. Jadi terbaik kawan-kawan, nampaknya ada makanan untuk kita. Pada kawan-kawan dia pun datang, tunggu, jangan tinggalkan saya. Wah, seronoknya kami. Pukul 9 malam, adik-beradik ni tengok, dah berbau masam. Sayangnya makanan ni dah rosak lah. Okay. Mengapakah makanan yang terdedah boleh menjadi rosak? Yang benda hijau yang cakap, kamilah puncanya. Atau tak, siapa ni? Kita tengok sebagai tompok-tompok hitam ni, siapa ni? Ini adalah benda hidup kan? Siapakah yang menyebabkan makanan kamu rosak? Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma kamu dah belajar dulu kan? Mikroorganisma dia buat apa? Dia bertumbuh. Jadi bila dia bertumbuh, dia perlukan nutrien. Jadi makanan kamu tu adalah nutrien untuk dia bertumbuh. Mikroorganisma ni dia tak ada nak tumbuh atas meja, sebab tak ada nutrien atas meja. Dia tak ada tumbuh dekat atas kerusi kan, dia tak ada nutrien atas kerusi. Jadi dia akan tumbuh di atas makanan kita. So makanan kita nutrien, tengok ada suhu sesuai, ada kehadiran air kan. Roti ni ada kelembapan, jadi ada kehadiran air, keasidan yang sesuai, kehadiran nutrien. Confirm roti ni memang ada nutrien, dan juga kehadiran
udara. Jadi sebab makanan ini terdedah, jadi dia ada udara, jadi mikroorganisma akan bertumbuh di atas roti dan merosakkan roti. Okey. Sekarang kita nak belajar tentang pengawetan makanan. Apakah itu pengawetan makanan? Kita baca kat cerita dekat sini. Ribut telah melanda kampung Pak Ali dan memusnahkan harta benda, termasuklah kebun mangganya. Pak Ali ni ada kebun mangga, habis tumbang semua pokok mangga. Sayangnya buah-buah mangga ni tak sempat masak. Buah-buah muda ni terbuang begitu sahaja. Jangan bimbang Pak Ali, kita masih boleh menyelamatkan buah-buah ni, kata. Bagaimanakah caranya? Dia tanya. Dua orang murid cakap, berdasarkan situasi di atas, bagaimanakah cara Pak Ali memastikan buah mangga ni tak rosak? Kamu ada banyak buah mangga muda, kamu nak buat apa? Takkan nak buang kan? Banyak sangat buah. Apa kita kena buat? Kita boleh awetkan dia. Banyak cara untuk mengawetkan mangga ataupun benda-benda lain lah, makanan-makanan lain. Kita boleh membantu Pak Ali dengan menjalankan proses pengawetan makanan menggunakan buah mangganya. Apakah tujuan pengawetan makanan? Pengawetan makanan ialah, ini penting, apakah maksud pengawetan makanan ni kena tahu. Kaedah pemprosesan makanan yang boleh buat apa? Menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Itu maksud pengawetan makanan. Apa itu pengawetan makanan? Kalau cikgu tanya, kamu boleh jawab. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh halang terus ataupun lambatkan proses hidup mikroorganisma. Apakah proses hidup mikroorganisma? Cikgu dah ajar dulu pada tajuk mikroorganisma. Mikroorganisma bertumbuh, apa lagi? Bernafas. Ketiga, apa lagi dia buat? Bergerak. Kita nak halang terus dia buat benda ni, dia buat tiga benda ni. Halang dia bernafas, nak halang dia bertumbuh, nak halang dia bergerak. Ataupun kita boleh lambatkan proses hidup ni. Maksudnya dia boleh tumbuh atas makanan kita, tak boleh tumbuh lambat. Makanan tu boleh tahan sampai sebulan baru dia tumbuh. Itu maksud dia pengawetan makanan, untuk melambatkan atau menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Apa tujuan pengawetan makanan? Untuk memastikan makanan tahan lebih lama. Untuk hari ni cikgu nak kamu buat peta pemikiran. Apakah ciri-ciri makanan yang telah rosak? Cikgu nak kamu lukis. Ikan macam mana ciri dia, tunjukkan tekstur dia. Ayam macam mana, kamu lukis setiap ni. Sayur, carilah sayur lain kalau boleh kan. Buah-buahan pun sama, gunakan buah-buahan yang lain. Susu memang samalah. Nasi sama, roti pun okeylah, roti yang lain ke kamu kena buat ni. Buat dalam 2 muka surat, gunakan nota sains 1 ataupun gunakan nota sains 2. Dah buat, tolong warnakan. Warnakan, lepas tu tunjuk kat cikgu hasil kerja kamu. Tulis pendek-pendek dah. Ciri dia, contoh kamu buatlah ayam tulis bertukar warna kehitaman, berbau busuk, berlendir. Tulis nota yang pendek. 1, bertukar warna kehitaman. 2, berbau busuk. 3, berlendir. Boleh buat kan? Yang macam cikgu biasa bagi nota dekat papan putih tu, kamu buat macam tu. Ataupun kamu gunakan kaedah menggunakan peta pemikiran. Kamu tahu kan peta pemikiran? Buat nota 2 muka surat dan juga tolong lukiskan. Lukislah biasa-biasa je, lukis ikan, ayam, nasi, roti dan kek, sayur-sayuran dan buah serta susu, daging dan juga ayam.